Hai, apa khabar? Bertemu lagi kita pada hari ini. Okey, harap semua sihat hendaknya. Okey, hari ini saya akan masuk topik yang baru iaitu unit 5 iaitu cahaya. Okey, jika ingat pada minggu lepas kita belajar tentang apa dia? Fotosintesis iaitu unit 4. Apa dia? Tumbuh-tumbuhan. Okey, pada minggu ini kita akan belajar tentang unit 5 iaitu cahaya. Mula-mula sekali kamu kena belajar tentang pergerakan cahaya. Kamu kena tahu bahawa cahaya akan kelihatan bergerak, betul tak? Bergerak dari satu sumber cahaya dalam satu garisan yang lurus. Kalau kamu buat apa-apa macam contoh kamu ada lampu suluh, kamu akan suluh. Cahaya tu akan bergerak ke hadapan dalam satu garisan yang lurus. Okey, banyak sebenarnya fenomena cahaya yang berada di sekeliling kamu ni. Contohnya inilah, kalau ayah bawa kereta malam-malam, mak bawa kereta malam-malam, abang siapa yang bawa kereta malam-malam, cahaya kita akan memancarkan cahayanya di bahagian hadapan kereta. Supaya apa? Supaya mudah untuk bergerak. Betul tak? Betul tak? Jadi dari situ kita boleh nampak cahaya bergerak lurus ke depan. Kemudian cahaya daripada, ni contoh ni, cahaya daripada helikopter malam-malam kadang-kadang nampak kelap-kelitap di luar tu cahaya kan. Okay lah, bukan helikopter je. Kadang-kadang kereta api, bas, motor dan sebagainya. Kemudian cahaya matahari. Kalau cahaya matahari daripada pokok-pokok yang bunyi pokok-pokok dia tetap akan bergerak lurus. Jadi benda pertama yang kamu perlu tahu pergerakan cahaya. Jadi kita nak buat uji kaji tentang ni. Macam mana kita nak membuktikan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Okey, ni dia uji kaji biasa yang famous yang kita nak buktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Inilah uji kajinya. Kita akan letak 3 cardboard. Cardboard A, cardboard B dan cardboard C. Tiga-tiga cardboard ni dia akan lubangkan di tengah-tengah. Ni lubangkan tengah-tengah ni. Dan kita akan suluh lampu suluh dekat lubang itu. Apa yang berlaku? Adakah gadis ini nampak cahaya melalui lubang itu? Okey, kalau nampak bermaksudnya cahaya sedang bergerak lurus ke matanya. Maksudnya daripada mata ke cahaya lampu suluh. Okey, tetapi jika kita sengitkan sikit C ni, contohnya cardboard C ni, kita sengitkan sikit, adakah murid ini dapat lihat? Tidak. Tidak dapat lihat. Ingat, cahaya dari lampu suluh hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang pada cardboard ini adalah sebaris. Inilah membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey? Boleh? Okey, seterusnya. Kita pergi slide seterusnya. Okey, kejelasan bayang-bayang. Okey, kita masuk kepada bayang-bayang. Apa itu bayang-bayang? Tahu kan? Kadang-kadang kita jalan-jalan waktu cahaya matahari, waktu bawah matahari, kita nampak bayang-bayang kita. Betul tak? Kadang-kadang waktu malam, kadang-kadang kita suka buat simbol-simbol kan. Dekat bayang-bayang daripada malam-malam kita buat simbol-simbol, nampak bayang-bayang kita kat dinding kan. Jadi sekarang ni kita akan masuk kejelasan bayang-bayang. Okey, dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 keadaan objek. Okey, 3 keadaan objek. Yang pertama, lut sinar. Yang kedua, lut cahaya. Dan yang ketiga, legap. Kamu tahu bahawa cahaya bergerak lurus. Tetapi bayang-bayang terhasil apabila cahaya bergerak lurus tapi dihalang oleh sesuatu objek. Objek-objek inilah lut sinar, lut cahaya, legap. Okey? Dia bergantung kepada objek-objek ini. Objek yang pertama, lut sinar. Contoh yang paling ketara adalah plastik jernih. Kenapa? Sebab nampak ni, dia still nampak muka budak ni lagi ni. Sebab dia lut sinar. Apa dia? Lut sinar dia membenarkan semua cahaya melaluinya. Adakah bayang-bayang terbentuk? Tidak. Bayang-bayang tidak terbentuk pada objek lut sinar. Okey? Okey, kemudian objek yang seterusnya bersifat lut cahaya. Lut cahaya, tengok kanak-kanak ini. Nampak? Dia still nampak lagi tapi sama-sama mukanya. Betul? Ini kita panggil lut sinar. Lut cahaya. Jadi lut cahaya ni apa? Okey, lut cahaya ni adalah objek yang membenarkan sebahagian je cahaya melaluinya.
Okey, sebahagian saja. Adakah dia ada bayang-bayang? Ada, tapi sama-sama. Okey? Okey. Yang ketiga, objek yang bersifat legap. Objek bersifat legap. Nampak tak muka budak ni kat sini? Nampak tak? Tak nampak kan? So di sini kita boleh kata bahawa objek bersifat legap akan membenarkan bayang-bayang itu kelihatan jelas. Kenapa? Sebab pada waktu ini objek ini tidak membenarkan cahaya melaluinya. Ingat balik, bayang-bayang terbentuk apabila cahaya bergerak lurus dihalang sesuatu objek. Apakah objek yang paling sesuai? Adalah objek yang bersifat legap. Boleh tak? Okey. Ini adalah kesan bayang-bayang objek. Kejelasan dia. Jelas, sama-sama dan tiada bayang-bayang. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Untuk pengetahuan kamu, bayang-bayang dia ada saiz bayang-bayang dan dia ada bentuk bayang-bayang. Kita pergi kepada mula-mula dulu. Saiz bayang-bayang. Apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Ada dua. Ada dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah jarak objek dengan sumber cahaya. Cuba lihat sini gambar. Nampak tak? Ni objek. Ini sumber cahaya. Nampak dia dekat ke jauh? Jauh kan? Jadi apa jadi pada bayang-bayang? Kecil. Boleh? Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Semakin bertambah jarak semakin jauh lah sumber cahaya dengan objek, semakin berkuranglah saiz bayang-bayang. Maksud semakin kecil. Betul? Saya ulang balik semula kesimpulan dari sini. Semakin bertambah jarak makin jauh lah dia menjauhi sumber cahaya, maka semakin berkuranglah saiz bayang-bayang, semakin kecil. Okey. Faktor yang kedua pula adalah jarak objek dengan skrin. Ini skrin ni kan. Jadi nampak tak objek ni? Dia dekat jauh dengan skrin ni. Ini skrin, dekat jauh. Jauh. Jadi kita boleh kata kat sini semakin bertambah jarak di antara skrin dengan objek semakin besar, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey? Ada dua faktor. Faktor yang pertama tadi apa? Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Yang kedua adalah jarak di antara objek dengan skrin. Perbezaan dengan dia sumber cahaya dan skrin. Okey. Ini yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi slide seterusnya. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Tadi saiz, sekarang bentuk. Bentuk pun ada dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah kedudukan ataupun orientasi objek. Okey? Orientasi objek. Apa dia orientasi objek? Apa dia, siapa tahu? Apa dia? Siapa tahu? Orientasi objek adalah bagaimana objek itu diletak. Okey, adakah baring, adakah menegak, adakah terbalik dan sebagainya. Itu adalah orientasi ataupun kedudukan objek. Dekat sini kita boleh bagi kesimpulannya. Apakah kesimpulannya? Bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila objek berubah. Okey? Boleh. Bila orientasi objek, contohnya saya sulur, lampu sulur. Kat sini, ni contoh lampu sulur. Bila objek ni tegak, maksudnya dibentuk dia macam ni, betul tak? Kalau dari sini, betul? Tapi bila saya sulur daripada sini, objek ni dibaharingkan, adakah dia punya bayang-bayang sama bentuk? Tidak. Okey, dekat sini kita kata bentuk bayang-bayang dia berubah berdasarkan orientasi objek. Okey. Kemudian yang seterusnya kedudukan sumber cahaya. Okey. Saya nak tanya. Apabila disulur dari sini, dari tepi sini, disulur dari sini, disulur daripada sini. Adakah sama bentuk objek, bentuk bayang-bayang? Tidak sama. Dekat sini dah kita boleh kata bahawa bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Lihat. Nampak tak? Ada silinder, seorang murid berada di bahagian tapak silinder, seorang murid lagi berada di bahagian badan silinder. Satu nampak bentuk apa ni? Bentuk segi empat tepat. Okey, yang satu lagi bentuk bulat.
Kelihatan. Okey, inilah yang menjadi faktor kedua untuk mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, setakat ni okey Okey, itu saja untuk minggu ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan di sisi PDPR kita yang seterusnya. Okey, jika ada sebarang masalah ataupun kemusykilan boleh hubungi saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada PDPR kita yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.